Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, awal bismillah, pembuka bicara. Salam sejahtera dan salam pintar IPG KDI kepada semua warga internet yang sedang menonton video ini. Baiklah, hari ini saya Muhammad Zikri Hakimi bin Muhammad Razif dan rakan seperjuangan saya Tuan Muhammad Adam Muin Bitun Hasti akan melaksanakan tugasan 2 GWCT 1042. Baik, ayuh kita mulakan. Baiklah, bagi sesi yang pertama, mari kita mengetahui apa itu keutuhan wacana. Keutuhan wacana dapat dikesan apabila terdapat urutan atau coherent, iaitu kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang mempunyai makna dan mudah untuk dipahami. Wujud kohesi atau keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Terdapat juga penanda wacana yang wujud dalam keempat-empat jenis keutuhan wacana tersebut. Seterusnya, keutuhan wacana terbahagi kepada 4, iaitu keutuhan semantik, keutuhan gramatikal, keutuhan leksikal, dan keutuhan fonologi. Yang pertama, keutuhan semantik. Keutuhan semantik merupakan satu jalan makna antara satu ayat dengan ayat atau perenggan yang lain. Yang kedua, keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal merupakan kewujudan wacana yang berkualiti mesti memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasa. Yang ketiga, keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal merupakan hubungan yang terhasil berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi merangkumi aspek nada, rentian serta intonasi suara yang dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Oleh yang demikian, kami telah mengkaji keutuhan wacana yang terdapat dalam artikel Kearah Penilaian, Perkembangan dan Pembukaan Bahasa Melayu Supranasional dalam Jurnal Kajian Malaysia, Journal of Malaysian Studies oleh Cik Hui Siu. Di samping itu, keutuhan semantik dari segi sebab dan akibat dapat dikesan oleh kami pada muka surat 89, iaitu berada pada perenggan yang ketiga, baris yang ke-25. Ayat yang mewakili sebab adalah kebanyakan pelajar asing yang pada mulanya kikuk bertutur dalam bahasa Inggeris akan menjadi pelajar yang berwaspadaya dalam tempoh masa setahun pada peringkat menengah. Manakala ayat yang mewakili akibat kepada sebab tersebut pula adalah pelajar asing ini juga mewujudkan persaingan hebat dalam sistem pendidikan baru sehingga mencabar peluang dan tempat pelajar tempatan. Manakala itu, perenggan yang berada pada muka surat 92 juga, iaitu perenggan yang pertama, baris yang ke-11, terdapat juga keutuhan semantik dari segi sebab dan akibat. Ayat yang mewakili sebab pada perenggan tersebut adalah, oleh itu, pandangan sesetengah ahli bahasa terapan bahawa pertukaran medium pengantar secara mendadak membawa kemudaratan pendidikan dalam pemahaman pelajar kini tercabar. Manakala ayat yang mewakili akibat kepada sebab tersebut pula adalah, ternyata fahaman lama tentang kesan pertukaran bahasa pengantar ke atas pencapaian pendidikan di sekolah menengah semakin tergugat dengan prestasi akademik pelajar dari negara China. Selain itu, keutuhan semantik dari segi sebab dan tujuan pula kami dapat kesan pada perenggan yang berada pada muka surat 92 jurnal, itu baris yang ke-11. Ayat yang mewakili sebab, iaitu seterusnya perkembangannya sejajar penilaian yang selaras pada peringkat supranasional bagi pelajar asing. Manakala ayat yang mewakili tujuan kepada sebab tersebut pula adalah penilaian bahasa Melayu asing adalah bermanfaat sebagai satu perkembangan yang bersinambung dari usaha MA BBIM. Dan seterusnya, contoh yang kedua yang kami dapat, iaitu perenggan yang berada pada muka surat 97. Itu perenggan yang pertama, baris yang pertama.
Ayat tersebut berbunyi, ayat yang mewakili sebab berbunyi, Yayasan Jepun seringkali menerima permintaan penajaan ilmiah dengan tangan terbuka membuahkan pengalaman manis kepada pihak penganjur persidangan bahasa asing. Manakala ayat yang mewakili tujuan kepada sebab tersebut adalah sumbangan Yayasan Jepun dalam kedua-dua ucap tamat di Asia Tenggara penting kerana ia memudahkan pakar bahasa Jepun berinteraksi dengan komuniti sasaran di persada ilmiah antarabangsa. Bagi contoh yang kedua pula, iaitu pada muka surat 98 perenggan ketiga baris yang pertama, ayat yang mewakili sebab adalah dengan adanya jentera penggerak bahasa seperti Yayasan Bahasa Melayu, tumpuan ke atas perkembangan pembelajaran bahasa dari sudut pendedahan budaya dan pendidikan interaktif dapat melestarikan kecerdasan budaya Melayu dalam kalangan pelajar bukan penduduk jati. Dan hasil kepada sebab tersebut adalah manfaat yang besar juga boleh didapati hasil kunjungan ke Badan Budaya dan Pusat Bahasa Tempatan dalam lawatan sambil belajar. Baiklah, beralih kepada isi yang seterusnya, iaitu keutuhan semantik dari segi latar dan kesimpulan. Dari segi latar dan kesimpulan ini, kami dapati bahawa terdapat dua contoh yang berada pada muka surat yang berbeza di jemur. Iaitu contoh yang pertama berada pada muka surat 89, perenggan yang pertama, baris yang kedua. Ayat yang mewakili latar yang berada pada perenggan pertama tersebut adalah sebagai bahasa pengantar. Hakikatnya, sistem pendidikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sesetengah negara Asia Tenggara dianggap lambang kemajuan oleh masyarakat Asia Timur. Ayat yang mewakili kesimpulan kepada latar tersebut adalah sikap pro pendidikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar yang disanjung oleh penutur jati bahasa Mandarin, Korea dan Jepun telah melahirkan proses merantau rentas benua dalam kalangan pelajar Asia Timur, khususnya bagi pelajar remaja dan pra-remaja dari wilayah-wilayah di China Utara, seluruh Korea Selatan dan bandar-bandar utama di Taiwan. Bagi contoh yang kedua pula, iaitu yang contoh yang berada pada muka surat 90, perenggan ketiga baris yang ketujuh pula adalah ayat yang mewakili latar dan perenggan tersebut berbunyi, sebenarnya SOAS di London sudah tidak menawarkan subjek bahasa Melayu sejak 30 tahun yang lalu. Manakala ayat yang mewakili kesimpulan dalam perenggan tersebut adalah yang ada hanya modul bahasa Indonesia sebagai bahasa asing dalam kurungan komunikasi selingan dalam syarahan umum Perangiski. Di samping itu, keutuhan semantik dari segi hubungan yang berkuat isi pula terdapat pada muka surat yang sama, muka surat 90. Contoh yang pertama yang kami dapati adalah pada perenggan pertama, baris yang ke-8. Perenggan tersebut membunyi, penilaian akademik berperan besar dalam meningkatkan kemajuan pelajar dalam pendidikan bahasa asing. Hubungan yang memperkuat isi tersebut adalah sebagai contoh, penilaian progresif bahasa asing berupaya memberikan pengaruh positif dalam teknik pembelajaran elektronik. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua berada pada perenggan yang kedua, baris yang ketiga. Isi yang diberikan dalam perenggan tersebut adalah pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu Piala Perdana Menteri 2012 telah disertai oleh 33 buah negara. Hubungan yang memperkuatkan isi tersebut adalah antara negara-negara yang turut bertanding ialah Albania, Afrika Selatan, Afghanistan, Belanda, China, Ghana, Itali, Jepun, Jerman dan banyak lagi. Berikutnya pula adalah keutuhan semantik, iaitu bahagian kontes atau latar wacana dari segi kesatuan tajuk atau topik. Terdapat dua contoh yang kami dapati, iaitu berada pada muka surat 91, perenggan yang pertama, baris yang pertama. Perenggan tersebut mengandungi ayat yang mempunyai keterangan lanjut. Contohnya, terdapat 5 markas antarabangsa yang masih aktif mempertingkatkan
bahasa dan budaya Melayu. Ayat seterusnya menerangkan ayat yang kedua menerangkan ayat pertama. Tu ayat yang kedua. Kelima-lima pusat pengajian tinggi tersebut telah memperuntukkan dana bagi kursi pengajian Melayu dalam usaha melanjutkan pengajian bahasa Melayu. Dan yang seterusnya adalah mekanisme. Contoh yang seterusnya adalah mekanisme pengurusan bahasa yang terancang memberikan keyakinan kepada pelajar asing bahawa bahasa Melayu setanding dengan bahasa-bahasa asing yang lain pada peringkat supranasional. Ayat tersebut merupakan topik dan berkait dengan ayat yang kedua, iaitu usaha ke arah tersebut masih belum kelihatan di mana institusi penggerak dan penyelidikan bahasa Melayu seperti Majlis Bahasa Melayu Brunei Darussalam Indonesia Malaysia (MABIM), Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dan Akademi Pengajian Bahasa Melayu dan Akademi Pengajian Melayu APM yang terlibat sama ada dalam tugas perancangan, perkembangan serta penyebaran bahasa Melayu atau pendidikan dan kajian budaya bahasa Melayu hingga sekarang masih belum berminat untuk menumpukan perhatian pada peperiksaan kefasihan bahasa Melayu sebagai bahasa asing di pasaran bahasa antarabangsa. Seterusnya, keutuhan leksikal dari segi hiponim. Hiponim ialah perkataan yang mempunyai makna yang boleh menunjukkan maksud perkataan lain, iaitu makna umum dan makna khusus. Contoh yang pertama yang kami dapati pada muka surat 99, itu perangai ketiga baris yang ketujuh. Perangai tersebut berbunyi, lingua franca dalam erti kata yang sebenarnya merupakan bahasa kecuali yang dikenali sebagai bahasa pidgin. Bahasa ini merujuk kepada lingua franca. Bahasa ini dituturkan di pasar borong ikan, pelabuhan dan ladang. Dan contoh yang kedua ialah perenggan yang terdapat pada muka surat 100. Itu perenggan kedua baris yang keempat. Perenggan tersebut berbunyi, dalam konteks ini, perbezaan antara beliau dan dia, ayahanda dan ayah, bonda dan ibu, kita dan kami. Selain daripada perbezaan semantik, kita, kami, aku, saya, dianya dan awak, anda, kamu juga mempunyai kelainan nilai pragmatik yang berbeza-beza dalam sosiolinguistik bahasa Melayu. Sememangnya sistem kata ganti nama merujuk kepada semua kata ganti nama yang terdapat pada ayat yang pertama. Itulah hiponim. Sistem kata ganti nama bahasa Melayu menyuratkan nilai budi yang tajam dalam interaksi. Selain itu, keutuhan leksikal dari segi antonim pula. Antonim bermaksud posisi makna, iaitu konsep yang berlawanan untuk menunjukkan makna yang bertentangan. Terdapat dua contoh yang kami dapati, iaitu pada muka surat 89, perenggan yang kedua, baris yang pertama. Perenggan tersebut berbunyi seperti ini. Migrasi pendidikan dari Asia Timur ke Asia Tenggara yang melibatkan ibu anak ini berlaku secara terancang. Ayat pertama berbunyi seperti itu. Manakala ayat yang kedua pula adalah, dalam masa yang singkat, pelajar yang datang bermaksud di negara Commonwealth bekas jajahan Inggeris itu berjaya menyesuaikan diri dengan bahasa Inggeris yang pada mulanya serba asing sehingga berjaya menjadikannya sebagai bahasa kedua, tidak berkaitan antara satu sama lain. Manakala contoh yang kedua pula adalah yang kami dapati dari muka surat yang sama, perenggan ketiga, itu baris yang ke-8. Menurut Chiu, pada tahun 2010, pelajar dari negara China yang menukar bahasa pengantar mereka daripada bahasa Mandarin kepada bahasa Inggeris pada usia belasan tahun telah mencapai keputusan perasaan yang cemerlang, termasuk keputusan mata pelajaran sains dan matematik. Manakala yang kedua pula adalah, oleh itu pandang sesetengah ahli bahasa terapan bahawa pertukaran medium pengantar secara mendadak membawa kemudaratan kepada kemudaratan pendidikan dalam pemahaman pelajar kini tercabar. Kedua ayat tersebut tidak saling berkaitan antara satu sama lain. Berikutnya, keutuhan leksikal dari segi sinonim.
Dalam pada itu, sinonim merupakan merujuk kepada perkataan berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Contoh perenggan yang kami dapati pada muka surat 89, perenggan kedua, baris yang ke-11 akan menerangkan segalanya. Perenggan tersebut berbunyi, oleh itu, pandangan sesetengah ahli bahasa terapan bahawa pertukaran medium pengantar secara mendadak membawa kemudaratan pendidikan dalam pemahaman pelajar kini tercabar. Ayat yang kedua dalam perenggan tersebut berbunyi, ternyata fahaman lama dapat bersinonim dengan pandangan. Mempunyai perkaitan. Fahaman lama tentang kesan pertukaran bahasa pengantar ke atas pencapaian pendidikan di sekolah menengah semakin tergugat dengan prestasi akademik pelajar dari negara China. Di samping itu, keutuhan leksikal dari segi kolokasi pula. Kolokasi merujuk kepada hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan dengan yang lain dalam satu susunan. Contoh yang kami dapati pada muka surat 94, jurnal perenggan ketiga, baris yang keempat. Perenggan tersebut berbunyi, sebagai pemantau, penyelaras serta perkembangan bahasa dan kebudayaan, Goethe Institute menawarkan penilaian pencapaian prestasi bahasa Jerman pada 6 peringkat kefasihan yang berbeza-beza menerusi Goethe Institute di seluruh dunia. Kejayaan dalam usaha pemerkasaan itu merujuk kepada penawaran penilaian pencapaian prestasi bahasa Jerman pada 6 peringkat kefasihan yang ditawarkan oleh Goethe Institute itu sendiri. Mempunyai perkaitan antara satu sama lain, iaitu usaha pemerkasaan bahasa dan budaya Jerman yang jelas ialah sumbangan kewangan dari Parlimen Jerman ke atas Institut Pengkajian Bahasa Asing ini buat kali pertama pada 2007. Dan yang berikutnya adalah keutuhan leksikal dari segi pengulangan kata yang sama. Terdapat dua contoh yang kami dapati dalam artikel tersebut, iaitu berada pada muka surat 88 dan 99. Contoh yang pertama berada pada muka surat 88, iaitu perenggan yang pertama baris yang ketiga. Perenggan tersebut bunyi seperti ini. Sebagai contoh, ibu pengiring pelajar dalam kurungan study mother dari China, Korea Selatan dan Taiwan mula berhijrah ke Asia Tenggara. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua, ibu pengiring merupakan golongan ibu. Ayat yang kedua dan ayat pertama dan ayat kedua merupakan mempunyai perkataan ibu pengiring. Pengulangan kata yang sama. Ibu pengiring merupakan golongan ibu yang menemani anak mereka untuk memulakan pendidikan baru di Singapura atau Filipina di samping New Zealand dan Australia dalam kurungan Huang dan Yong tahun 2005. Dan manakala contoh yang kedua berbunyi seperti ini. Walau bagaimanapun, penggunaan istilah lingua franca dengan sewenang-wenangnya pernah dipersoalkan dalam perbincangan bahasa rojak dalam kurungan Asmah pada tahun 2011. Itu ayat yang pertama. Manakala ayat yang kedua, lingua franca. Berlaku pengulangan kata lingua franca di sini. Lingua franca adalah arti kata yang sebenarnya merupakan bahasa kacukan yang dikenal sebagai bahasa pijik. Seterusnya ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal yang pertama iaitu dari segi kata hubung. Terdapat dua juga contoh yang kami dapati pada artikel, iaitu pada muka surat 97, perenggan yang kedua, baris yang ke-10. Contoh yang pertama. Perenggan tersebut berbunyi seperti ini. Institut dalam pendidikan dalam perkembangan pendidikan budaya bahasa masing-masing pada peringkat antarabangsa sebagai alternatif tambahan merupakan kata hubung dalam perenggan tersebut. Pihak swasta yang lebih berkemampuan mungkin boleh diberikan kelonggaran cukai jika dana kerajaan bahasa diperuntukkan sebagai program mesra komuniti supranasional. Manakala dalam contoh perenggan yang kedua pula, iaitu pada muka surat 100 baris yang kelima, yang selaras dengan sistem penilaian supranasional akan mengangkat martabat pendidikan bahasa Melayu ke tahap yang lebih mapan di kacamata dunia. Selain daripada itu, merupakan kata hubung dan perenggan tersebut.
yang menghubungkan antara dua ayat yang berbeza. Usaha perancangan bahasa Melayu supranasional mungkin menyiapkan nafas baru ke dalam usaha penjanaan sumber ekonomi baru. Pendekatan pendidikan bahasa sebegini adalah berguna untuk membasmi gejala. Keutuhan gramatikal dari segi kata rujukan pula terdapat pada contoh perenggan yang kami dapati pada muka surat 97, iaitu perenggan yang kedua, baris yang ke-10. Perenggan tersebut berbunyi, guru bahasa dari Yayasan Korea pula begitu giat mendukung martabat profesi mereka di negara lain sehingga sanggup menjalankan kerja persediaan iringan serta semak semula dalam pengkaedahan dan penilaian bahasa Korea yang ditawarkan. Guru bahasa dari Yayasan Korea merupakan kata rujukan dalam perenggan tersebut. Manakala pada muka surat 100, perenggan yang pertama baris yang ketiga memaparkan ayat tersebut. Merupakan indeks kesahihan pencapaian pelajar asing. Penilaian bahasa Melayu yang bertaraf antarabangsa akan berfungsi sebagai motivasi ekstrinsik dalam pendidikan bahasa Melayu asing. Sistem penilaian bahasa asing yang mantap menepati dapatan kaji dalam kajian Ainul Maziyah dan SRG pada tahun 2009. Sistem penilaian bahasa asing yang mantap menepati dapatan dalam kajian Ainul Maziyah dan SRG pada tahun 2019 merupakan kata rujukan yang terdapat dalam perenggan tersebut. Baiklah, mari kita balik pada keutuhan fonologi. Itu dari segi nada suara. Terdapat dua contoh yang kami dapati daripada dua muka surat yang berbeza. Contoh yang pertama daripada muka surat 94, iaitu perenggan yang pertama baris yang ketiga. Perenggan tersebut berbunyi seperti ini. Apabila kayu pengukur prestasi pencapaian pelajar bahasa Melayu asing. Ternyata bahawa kumpulan pelajar ini masih belum memiliki perusahaan yang diiktiraf, baik pada peringkat nasional ataupun pada peringkat supranasional. Terdapat ayat tanya yang menggunakan nada tanya pada perenggan yang pertama. Pada perenggan yang keempat yang merupakan contoh perenggan yang pertama. Dan contoh perenggan yang kedua pula yang berada pada muka surat 101. Perenggan yang kedua baris ke-14 memaparkan ayat seperti berikut. Pendidikan bahasa Melayu supranasional akan terkabul dengan perancangan dan perombakan struktural bahasa Melayu yang baru menuju ke arah pendidikan bahasa asing yang berpiawaian. Perenggan tersebut menggunakan ayat penyata yang menggunakan nada suara yang menyatakan suatu perkara. Kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel. Kejelasan dalam penulisan bermaksud ayat yang digunakan ringkas atau pendek, mudah dibaca dan difahami. Ciri-ciri kejelasan. Terdapat 5 ciri-ciri kejelasan, iaitu penulisan secara kreatif, penulisan secara objektif, perkembangan idea secara logik dari segi koheren dan kohesif, penggunaan bahasa yang formal, penulisan yang jelas, dan penggunaan akronim yang tepat. Yang pertama, kohesi ataupun tautan. Kohesi atau tautan bermaksud keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana untuk menghasilkan wacana yang mantap. Manakala koheren ataupun runtutan bermaksud kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadikan sesebuah teks yang ditulis lebih bermakna. Ciri-ciri penulisan kohesi. Yang pertama, penggunaan kata hubung yang tepat. Yang kedua, struktur binaan perenggan yang baik. Yang ketiga, penggunaan tanda baca yang betul. Yang keempat, mempunyai pelbagai struktur ayat. Ciri-ciri penulisan koheren pula. Yang pertama, penentu kepada isi sokongan. Yang kedua, mengeluarkan isi yang tidak menyokong isi utama. Yang ketiga, memastikan semua isi sokongan adalah berkait dengan isi utama yang dinyatakan. Kejelasan dalam penulisan dari segi kohesi terdapat pada perenggan pertama muka surat 100 sebagai contoh yang pertama.
Dalam pada itu, kohesi merupakan keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sebuah wacana untuk menghasilkan wacana yang mantap dan gramatis. Okey, perenggan yang pertama berbunyi, penilaian bahasa Melayu yang bertaraf antarabangsa akan berfungsi sebagai motivasi ekstrinsik dalam pendidikan bahasa Melayu asing. Sistem penilaian bahasa asing yang mantap menepati dapatan dalam kajian Ainul Maziyah dan SRJ 2000 pada tahun 2009. Kajian mereka mendapati bahawa keinginan para pelajar memperlengkapkan diri bagi menghadapi keperluan kerjaya pada masa depan menjadi motivasi ekstrinsik yang paling penting dalam pengalaman pembelajaran bahasa asing. Ayat tersebut mempunyai tautan antara satu sama lain yang seterusnya menghasilkan wacana yang mantap. Dan contoh yang kedua itu pada perenggan keempat muka surat 101. Perenggan tersebut mempunyai tautan juga. Itu ayat pertama dan yang kedua. Ayat pertama bunyi seperti ini. Penulis terhutang budi kepada pewasit yang memberikan cadangan bernas dalam 2 kitaran penilaian. Ayat kedua, cadangan membina daripada pewasit telah meningkatkan mutu akademik rencana ini. Mempunyai tautan ataupun kohesi antara satu sama lain menyebabkan ayat yang berada pada perenggan tersebut merupakan wacana yang mantap. Dan seterusnya, kejelasan dalam penulisan dari segi koheren. Koheren merupakan kesinambungan adia yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadikan sebuah teks atau wacana itu lebih bermakna. Dalam contoh perenggan yang terdapat pada muka surat 97, iaitu perenggan yang pertama baris yang ke-12 berbunyi seperti ini. Yayasan Bahasa Melayu ini berperanan sebagai ejen pengurusan lawatan luar negara bagi pakar-pakar bahasa di Perhimpunan Bahasa dan Budaya Antarabangsa. Usaha ini dipercayai dapat meningkatkan taraf bahasa Melayu asing. Yayasan Bahasa Melayu berpengaruh besar dalam pelaksanaan dan pemumpukan bahasa Melayu supranasional, baik dari sudut pendedahan, pemantapan ataupun perkembangan bahasa Melayu. Perenggan tersebut mempunyai runtutan idea daripada awal sampai akhir ayat yang menjadikan perenggan tersebut merupakan wacana yang mantap dan bermakna. Sumber rujukan yang terdapat dalam artikel. Sumber rujukan yang digunakan. Yang pertama, jurnal, buku dan terakhir iaitu laman web. Sistem penulisan sumber rujukan yang digunakan pula ialah American Psychological Association, iaitu APA. Di sini terdapat 4 rujukan jurnal, manakala buku pula di sini terdapat 2 di sini, dan seterusnya dari segi laman web. Okey. Sekian daripada kami ini.